Dan antara sifat lain bagi malaikat ialah mereka mempunyai sayap. Ada daripada malaikat yang mempunyai 2 sayap, ada yang 3, ada yang 4, dan ada yang lebih daripada sayap-sayap tersebut. Disebutkan dalam Quran, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihah. Rasul dijadikan malaikat itu sebagai utusan Allah yang mempunyai ajnihah, mempunyai sayap-sayap. Masna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha. Ada sebahagian mempunyai 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap, bahkan lebih. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril alaihi salam lahu 600 janah. Nabi nampak Jibril alaihi salam waktu itu mempunyai 600 sayap. Ketika Nabi melihat Jibril, kata Nabi, aku ketika melihat Jibril, aku nampak Jibril mempunyai 600 sayap. Satu sayapnya kalau buka, tertutup bumi. Satu sayap Jibril kalau buka, bumi ini tertutup. Ada 600 sayap. Maksudnya Jibril AS rupanya yang asal ni besar. Sebab tu Nabi ketika melihat pertama kali rupa Jibril yang asal, Nabi ketakutan. Ada orang tanya, sempat ke Rasulullah kira ada 600 sayap? Sempat ke Nabi kira 1, 2, 3, 4, 5 dan 600? Itu ilmu nur an-nubuwah. Itu ilmu nubuwah, ilmu kenabian. Bukan maksudnya Nabi kira 1, 2, 3, 4, 5 sampai cukup 600, tak. Ilmu nubuwah. Macam mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj, baginda Nabi diperlihatkan berapa banyak tiang-tiang yang ada di Masjidil Aqsa. Nabi bagi tahu di Masjidil Aqsa, Nabi bagi tahu kepada orang-orang kafir yang tak percaya, di Masjidil Aqsa ni ada sekian tiang. Waktu itu malaikat angkat Masjidil Aqsa tu tunjukkan depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan Nabi kira ada berapa, memang ilmu nur nubuwah. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Dan sifat malaikat tadi adalah sifat mereka patuh kepada perintah Allah, sentiasa beribadat dan tidak pernah ingkar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala ciptakan malaikat ini memang dari segi tabiat malaikat adalah taat kepada Allah. Malaikat ni tidak ada melanggar perintah Allah, tak ada. Sebab memang tabiat Allah Taala cipta mereka sentiasa taat kepada Allah. Daripada awal mereka diciptakan sampailah akhirnya mereka sentiasa taat kepada Allah. Dan malaikat ini, mereka ini tidak ada syahwat kepada mereka. Ya. Dan mereka adalah golongan yang tidak pernah berbuat kesalahan, kerana memang Allah Taala jadikan malaikat itu tidak ada syahwat. Jadi dalam hal ini ulama bincang di antara malaikat dan nabi. Ini satu perbincangan yang penting, ya. Di antara malaikat dan para anbiya, mana lebih mulia di sisi Allah? Mana lebih afdal di sisi Allah? Maka Al-Imam Al-Bajuri dalam kitab Tuhfatul Murid menyebutkan bahawa yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah golongan nabi. Wal anbiya yalunahu fil fadli, dalam kitab matan Jawharatul Tauhid disebutkan, dan para nabi mereka ini lebih utama, lebih mulia daripada para malaikat. Kenapa para nabi ni lebih mulia daripada para malaikat? Kerana para nabi ni mereka manusia. Walaupun mereka manusia yang maksum, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka mempunyai syahwat. Ya kan, manusia punya syahwat. So para nabi pun mempunyai syahwat. Syahwat ni maksudnya keinginan. Hanya sahaja para nabi mereka ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah protect mereka daripada mereka tidak akan terlangkah membuat sesuatu perkara yang salah. Takkan berlaku kepada para nabi, kerana mereka maksum tapi ada syahwat. Jadi mereka ini dengan kurniaan iman yang kukuh yang Allah Taala berikan kepada para nabi, maka mereka tidak mengikuti syahwat. Jadi beribadahnya atau taatnya para nabi kepada Allah
berbanding taatnya para malaikat kepada Allah, ketaatan para nabi kepada Allah lebih mulia lagi. Sebab ketaatan para anbiya kepada Allah bukan hanya sahaja mereka taat, tapi mereka taat dengan melawan syahwat. So lebih lagi. Tapi ketaatan para malaikat kepada Allah tidak ada syahwat. Ya, memang Allah ciptakan malaikat tu tak ada syahwat kepada mereka. Sebab itu kedudukan para nabi lebih mulia daripada kedudukan para malaikat. Jadi semulia-mulia makhluk Allah Subhanahu wa taala di atas alam ini adalah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian empat lagi para rasul ulul azmi. Bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk Allah yang bawah daripada Rasulullah adalah yang berbaki empat orang lagi daripada kalangan para nabi atau para rasul ulul azmi, iaitu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihi salam. Bawah daripada 5 rasul ulul azmi ini, martabat seterusnya makhluk Allah yang termulia adalah kepada para rasul-rasul lain yang nama mereka disebutkan dalam Quran, iaitu 20 lagi rasul. 5 tadi ulul azmi kan? So 20 lagi rasul kemuliaan di bawah mereka. Selepas para rasul, kemuliaan selepas rasul-rasul yang disebutkan namanya dalam Quran, kemuliaan seterusnya ke bawah lagi adalah rasul-rasul yang namanya tak sebut dalam Quran yang berjumlah 313 semuanya. Bawah para rasul, semua para nabi yang berjumlah 124,000. Bawah para nabi 124,000 ni barulah kedudukan ru'asaul malaikah, malaikat-malaikat yang ketua-ketuanya. Selesai martabat para nabi semuanya 124,000, bawah lagi ru'asaul malaikah, ketua-ketua para malaikat, seperti malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan sebagainya. Bawah ketua-ketua para malaikat adalah dipanggil awamul bashar, iaitu daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih, yang mulia daripada kalangan umat Nabi Muhammad, seperti Khulafaur Rasyidun, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dan juga 6 orang lagi sahabat Nabi yang Nabi kita sebutkan 10 orang yang masuk syurga kan? Asyara mubashiruna bil jannah, 10 golongan sahabat yang dijanjikan syurga, mereka pula. Selepas itu sahabat-sahabat yang ikut serta dalam perang Badar, kemuliaan 313 sahabat. Selepas itu sahabat-sahabat yang ikut serta di dalam Bai'atul Ridwan. Ini mereka punya standard di sisi Allah ni bawah ketua-ketua malaikat, maksudnya malaikat-malaikat yang biasa bawah mereka lagi. Faham tak tuan-tuan? Jadi Jibril, Mikail, Israfil, bawahnya sahabat-sahabat Nabi ni. Malaikat-malaikat lain bawah lagi. Maksudnya sahabat Nabi seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan mereka-mereka ni lebih mulia di sisi Allah daripada para malaikat yang biasa. Ini kedudukan sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bawah lagi daripada sahabat-sahabat ini ataupun daripada kalangan aulia Allah Subhanahu wa taala barulah malaikat-malaikat yang biasa yang tidak diketahui bilangan mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat ini tugas-tugas mereka terlalu banyak yang akan kita bincangkan pada muka surat sebelah.